Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Barisan dan kuasa Masjid Sungai Tiram, Tuan-tuan Imam, tuan-tuan hadirin sidang Jumaat yang dihormati lagi dimuliakan. Pertamanya izinkan Dr. Daniel merakatkan ucapan terima kasih kepada pihak Masjid Sungai Tiram yang sekali lagi mengundang untuk menyampaikan khutbah dan juga tafsirah pada kali ini. Alhamdulillah. Dan pada hari ini kita nak berbicara tentang satu produk yang Allah mahu kita hasilkan ketika hidup di dunia yang sementara ini. Di mana-mana pun manusia berbicara tentang hasilan, apa hasilnya. Maka ketika hidup di dunia ini juga kita nak bertanya tentang hasil. Apa hasilnya kita hidup di dunia ini? Apa yang sempat kita hasilkan? Apa produknya? Universiti ada produknya, graduan yang cemerlang akademik ada produknya, SPM baru-baru ini ada produknya, sekolah sekian-sekian GPS-nya 1.50 ada hasilannya, kesan sebuah pendidikan di sesebuah sekolah. Maka Islam nak menghasilkan manusianya bagaimana rupa bentuknya, apa produknya. Sekaligus Al-Quranul Karim memberikan jawapan. Sebagai contoh, dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sekaligus Allah mahu kita menghasilkan itu dalam kehidupan yang sementara ini. Allah mahu kita hasilkan takwa untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk masyarakat kita, untuk sesiapa saja yang bergelar insan. Itulah produk yang Allah mahu kita hasilkan. Produk berdasarkan piawaian Allah. Manusia bercakap tentang piawaian, bercakap tentang ISO. Ini piawaian Allah, ini ISO Allah. Piawaian yang menghasilkan takwa, ISO bertunjangkan takwa. Itulah kemuliaan yang sebenarnya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisinya, di sisi Allah. Artinya mengikut kehendaknya, mengikut piawaiannya Azza wa Jalla. Bila kita menghasilkan insan yang hilang takwa, bila kita menghasilkan insan yang pudar takwa, yang sifar takwa, masalah akan timbul. Masalah akan timbul dihasilkan oleh insan itu, dan dia akan mendatangkan bencana malapetaka ke atas dirinya, keluarganya, kampungnya, negerinya, negaranya, dan juga dunianya. Maka lahirlah manusia peragus, lahirlah penagih dada, lahirlah kaki botol, lahirlah kaki perempuan, lahirlah perompak pencuri, lahirlah manusia yang sentiasa mencari kemungkaran. Sebab piawaian Allah dilupakan. Sebab itulah pada hari ini kita nak sarankan pada sekolah, pada kolej, pada universiti, pada menara gading, hasilkan manusia yang CGPA-nya bagus, hasilkan manusia pelajar yang SPM-nya bagus,
PT3-nya bagus, UPSR-nya bagus, tetapi yang paling kita mahu ialah menghasilkan manusia yang takwanya bagus. Itu yang diabaikan pada hari ini. Bencana dan padahnya kita sama-sama rasai pada hari ini. Disebabkan takwa itu penting, maka kita perlu bertanya satu soalan. Apa itu takwa? Disebabkan takwa merupakan piawaian Allah. Apa isi piawaian ini secara dasarnya? Jawapan yang saya anggap bagus ialah jawapan yang diutarakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dinukilkan Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsir agung yang bernama Tafsirul Quran yang Azim. Ini rojokan, sumber rojokan bagi yang berminat untuk lebih mengkaji. Saya bercakap hanya pada dasar. Nak mengkaji, nama kitab telah saya sebut. Maka berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, takwa ada 3 ciri. Takwa ada 3 ciri. Ciri yang pertama, taat, jangan maksiat. Maksudnya pergi ke mana-mana pun, cemerlang SPM, dapat beasiswa, pergi luar negara, pergi Ukraine, pergi Kansas, Texas, Melbourne, Sydney, pergi ke mana-mana pun, pergi dengan taat tanpa maksiat. Jika takwa dihasilkan, dia pergi ke mana pun dia selamat, insya-Allah. Sebab dia pergi dengan takwa, dan takwa ciri pertamanya taat. Taat kepada siapa? Kepada Allah. Dia selamat. Taat, jangan maksiat. Ciri pertama, takwa. Ciri yang kedua ialah ingat, jangan lupa. Ingat kepada siapa? Pastinya ingat kepada Allah. Walaupun orang tak nampak kita berzikir, orang tak mendengar zikir kita, tapi jiwa, minda, fokusnya kepada Allah, itu artinya kita sedang ingat kepadanya. Orang sufi, orang tasawuf menamakannya sebagai zikir khafi. Zikir secara diam, zikir secara senyap. Nampak seperti duduk diam, tapi hati hidup. Hati tidak tidur. Zikir itu zikir khafi. Zikir secara rahsia, secara senyap. Yang penting nak menghasilkan ciri kedua, iaitu ingat. Jangan lupa. Ingat kepada artis, bukan dituntut. Ingat kepada Allah dituntut. Ramai remaja hari ini terpapar sebab dia ingatkan makhluk yang tidak menguntungkan dirinya dan sesiapa saja. Contoh, ingat kepada artis. Tak buat apa? Apa faedahnya mengingati puak-puak itu? Tak ada faedah, membuangkan masa, menggelapkan hati, menghilangkan sebuah ketenangan. Ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, faedahnya besar. Antaranya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah, dengan berzikirullah, hatimu bisa tenang. Mencari ketenangan, ini formulanya. Apatah lagi ingat kepada Allah, mengukuhkan takwa. Ciri yang ketiga ialah syukur, jangan kufur. Orang yang bertakwa, dia ada cita-cita. Orang yang bertakwa bukan kosong daripada cita-cita, tetapi jika cita-cita dan impiannya tidak tersampaian,
dia tetap bersyukur. Itu beza. I nak skor dalam SPM, I nak skor di bidang engineering, I nak skor di bidang perubatan. Yes. Tiba-tiba dia berusaha tapi tidak tersampaikan. Dia tak murmur. Dia bersyukur. Alhamdulillah, ada hikmahnya. Itu ciri orang mulia, orang bertakwa. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan, itulah sifat takwa. Itulah sifat takwa. Taat, ingat, syukur. TIS, TIS. Ingat TIS, itu sifat takwa. Ingat TIS, itu sifat takwa. T, taat. I, ingat. S, syukur. Bila ketika ini kita bawa ke mana-mana pun, itulah hasilan yang hebat. Bila sekolah yang kita hasilkan ialah hasilan manusia yang ada tiga ciri ini, itulah produk yang hebat, insya-Allah. Dan sudah pastinya untuk menghasilkan itu, dia tak boleh lari daripada ilmu. Ilmu yang bertunjangkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itulah dia modul, itulah dia kurikulum, itulah dia pelan, itulah dia peta untuk menghasilkan takwa Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan orang yang bertakwa dengan ilmunya mantap, dia mampu menilai. Antara perkara yang akan terjadi pada orang yang bertakwa ialah dia tak suka cari gaduh. Tapi ketika masa dia diperlukan untuk berjuang, dia berjuang hingga sanggup mati. Tapi sengaja nak cari pasal, sengaja nak cari gaduh, itu kaki gaduh, bukan orang bertakwa. Itu orang suka makan topon boleh jadi, tapi orang bertakwa bukan begitu. Orang bertakwa yang berilmu, dia sedar bahawa Islam ini seperti sebuah pohon. Orang yang bertakwa lagi berilmu, dia sedar bahawa Islam ini persis sebuah pohon. Dia ada akar yang merupakan tunjang, ia ada ranting yang renggang, ia ada buah yang lada. Pohon secara dasarnya itulah dia. Orang yang bertakwa lagi berilmu memahami Islam seperti sebuah pohon. Dia ada akar yang merupakan tunjang. Akar ini ialah perkara prinsip dalam agama. Tidak menerima pandangan kedua. Dia cuma ada satu pandangan. Sebagai contoh, prinsip-prinsip yang dinaungi oleh rukun-rukun iman dan Islam. Beriman kepada Allah. Siapa dia Allah? Allah tidak menyerupai dengan sesuatu yang baharu. Tak ada siapa boleh memberi pandangan lain. Pandangan lain dianggap sesat. Itu akal. Siapa dia Rasulullah? Rasulullah bukan anak Tuhan. Dia manusia, tetapi pilihan Allah, mendapat wahyu, dikurniakan mukjizat. Tiada menerima pandangan lain. Siapa dia malaikat? Malaikat juga putusan Allah, tapi di alam lain. Jumlah malaikat tidak terhitung, tidak terhingga. Tapi ini jumlah yang wajib kita imani. Ketua para malaikat bernama Jibril, wajib diimani. Tak boleh ditolak. Dia boleh. Sama juga dengan rukun-rukun Islam. Solat jam 5 wajib. Dia keputusan muktamad. Jika ada yang mengatakan solat jam 5 tidak fardu, dia sesat, dia boleh keluar dari agama sebab dia akal. Orang yang bertakwa lagi berilmu, dia faham itu. Sebab itu orang yang memberi pandangan bercanggah dengan prinsip, dia keluar dari Islam. Contoh Qadiani, Bahai, aliran Syiah yang tertentu. Out you go. Dia keluar dari Islam sebab akar dia putus. Pokok umat Islam tumbang.
Orang yang bertakwa lagi berilmu, dia faham akar ini. Sebab itu bila belajar tentang akar ini, jangan sampai akidah rosak. Orang yang bertakwa lagi berilmu juga menyedari Islam juga ada banyak ranting. Inilah termasuk perkara-perkara yang dipanggil sebagai forok cabang. Begitu banyak perkara dalam agama yang merupakan hal cabang. Contoh, hari Jumaat nak baca Yasin ke surah Al-Kahfi? Ada orang baca Yasin. Kita di Malaysia membiasakan Yasin. Tapi ada orang pergi luar negara, berguru dengan profesor, pakar-pakar agama, pakar-pakar hadis. Dia balik, dia tak baca Yasin, dia baca Al-Kahfi. Mana satu yang betul? Dia kena berbincang secara baik. Sebab tak ada siapa yang sesat dalam hal ini. Yang membaca Yasin pun okey, dia baca Yasin bro, baca Quran juga. Yang baca Al-Kahfi pun okey, baca Quran juga. Tak ada siapa yang sesat. Selawat Allahumma salli ala Sayyidina ataupun taqwa Sayyidina. Nak kata Sayyidina, kata. Tak mau kata Sayyidina, tak usah kata. Yang penting berselawat. Yang penting berselawat. Tanpa ataupun dengan Sayyidina, orang cabang. Maka kita takkan bergaduh bila kita faham perkara ranting bukan perkara untuk digaduh-gaduhkan. Dalam agama kadang-kadang kesemua pendapat itu betul. Kita faham ini sebab ilmu. Tuan-tuan yang dimuliakan, di zaman Nabi sudah ada perbezaan pendapat. Sudah ada. Hari ini kita dengar perbezaan pendapat. Ada 4 mazhab malah. Perbezaan pendapat melahirkan 4 mazhab. Mana satu yang betul? Kita mengatakan mazhab berbicara tentang benda ranting. Semua betul, semua okey. Dan kita berkata demikian ada asasnya. Asasnya ialah rujukan di zaman Nabi SAW. Pernah berlaku sebuah peperangan dipanggil perang Al-Ahzab. Perang Al-Ahzab, perang yang melibatkan umat Islam di satu penjuru dan sekutu-sekutu musuh di penjuru yang lain, melibatkan berbagai kabilah. Ketika itu, ya, kita maklum di seluruh sejarah di Madinah ada 3 kelompok Yahudi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani An-Nadir. Ketika berlaku perang Al-Ahzab, Bani Quraizah, kabilah Yahudi mengkhianati perjanjian. Dia sepatutnya berada di Madinah bersama dengan umat Islam, tetapi dia mengkhianati perjanjian. Dia membantu musuh. Disebabkan pengkhianatan itu, Nabi SAW mahu menghukum Bani Quraizah. Maka selepas berlaku perang Al-Ahzab, Nabi berkata, sebenarnya perang belum selesai. Pergi kamu ke Bani Quraizah dan hukum mereka sebab mengkhianati perjuangan. Dan antara sabda Nabi ialah sabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi riwayatnya kuat, sahih. Riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, la tusalliyanna ahadukumul 'asr illa fi Bani Quraizah. Kamu pergi ke Bani Quraizah, tapi bila sampai solat asar, jangan melaksanakan solat asar melainkan di Bani Quraizah. Simple hadisnya. Jangan melaksanakan solat asar melainkan di Bani Quraizah. Sahabat semua dengar. Kan masing-masing pernah musafir. Di tengah jalan mereka berbeza pendapat. Satu kelompok berkata, hari ini saja kita semayang di Bani Quraizah. Jika sampai lewat tengah malam pun semayang asar di sana. Sebab sabda ini. Hari ini saja, special case. Satu lagi kelompok sahabat berbeza pendapat. Tidak. Semayang asar mesti ikut waktunya. Sabda Nabi bermaksud bersegera agar sempat asar di sana. Itu maksud Nabi. Mereka faham yang tersirat.
Tetapi jika tidak kesempatan, asal di tengah jalan, bukan di sana. Dipendekkan cerita, kedua kelompok sahabat ini mengamalkan asal mengikut tafsiran mereka masing-masing. Satu kelompok di sana, satu kelompok di sini. Semua mereka sahabat, tetapi berbeza pendapat, beramal ikut pendapat masing-masing. Tapi mereka tak bergaduh, mereka tak berkelahi. Akhirnya mereka hukum Yahudi. Mereka bersepakat untuk menghukum Yahudi musuh kita. Isu yang sekarang berlaku ini tentang solat asar kecil. Berbeza kita di Malaysia, isu kecil bergaduh sampai merah padam muka, tuduh puak ni Wahabi, puak ni Salafi, kaum muda, kaum tua. Apa lagi kalimat nak kita katakan? Bergaduh tak habis-habis, masa muka bersengketa, lupa benda pokok tentang Yahudi. Siapa antara kita setiap bulan dapat gaji, tolong Gaza. Gaji itu dia dapat mesti sedikit untuk Gaza setiap bulan. Itu besar. Jika itu tak buat, jangan cakap banyak. Apatah lagi tentang benda borong. Nak berkelahi benda borong, tolong umat Islam berdepan Yahudi lagi besar. Siapa berdakwah non-Muslim di Malaysia, itu besar. Dakwah mengajak non-Muslim kepada iman, itu besar. Siapa nak buat? Tak buat, jangan cakap banyak. Nak bertengkar buat forum, itu ranting. Akhirnya perbezaan pendapat tentang asal dibawa pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak marah sesiapa, artinya semua betul. Maka pada hari ini, perbezaan pendapat pada hari ini artinya semua ahli sunnah berjemaah. Jika hari Jumaat ada nak baca surah Al-Kahfi,